我们一起来祷告。主啊，我们感谢你给我们的恩典，让我们今天能够来敬拜你。有很多年长的弟兄姐妹， lanjut, 甚至是我们的小孩子们， juga anak-anak kami yang kecil, 他们是何等的渴望能够来到圣殿的里面来敬拜、来赞美你， begitu rindu untuk datang menyembah dan memuji Tuhan, 但是还是不能够。 tetapi masih belum dapat hadir. 主要真的求你来坚固他们的信心， Kiranya Tuhan terus teguhkan iman mereka, 也坚固我们在座的每一位， dan juga Tuhan meneguhkan iman kami semua, 让我们透过你的话，透过每一次的崇拜会， sehingga melalui firman Tuhan, melalui setiap ibadah, 我们的信心得到坚固， iman kami terus bertumbuh, 我们的生命得到成长。 hidup kami terus bertumbuh. 我们感谢你， Kami berterima kasih. 求你祝福我们接下来分享你话语的时间， Kami mohon Tuhan memberkati waktu pemberitaan firman 愿 Tuhan. 你的圣灵来帮助我们能够明白你的话， Kiranya Roh Kudus menolong setiap kami untuk mengerti kebenaran firman, 也给我们力量能够来遵行你的话。 sehingga kami boleh menghargai, mencintai firman-Mu. 我们感恩祷告，奉靠主耶稣的名， Kami bersyukur berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 大家请坐。 Silakan duduk. 主所爱的弟兄姐妹们， Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 曾经有一间教会的会众们，他们一大早就来到教会了。 pernah suatu kali jemaat dari suatu gereja datang pagi-pagi ke gerejanya. 因为今天他们要迎来一位新的牧者， Karena hari itu mereka akan kedatangan pendeta baru mereka. 但是在这个时候呢，有一位年长的人，他就坐在教堂门口的附近。 Pada saat itu ada seorang tua yang duduk di dekat pintu gereja. 他希望呢，这些的会众能够给他带来一些的帮助， Dia berharap jemaat boleh datang untuk membantu dia. 但是没有一个人来帮助他。 Tetapi tidak ada seorang pun yang menolong orang tua ini. 可能他们是太过于专注这个新来的牧者， Mungkin mereka terlalu antusias untuk menyambut gembala yang baru. 又或者是因为早上的时间雾太大了，看不清楚。 Pada saat itu pagi-pagi benar sehingga mungkin ada kabut menghalangi pandangan mereka. 但是就是没有一个人来帮助这个老人家。 Tetapi tidak ada satu orang pun yang datang untuk menolong orang tua ini. 那当主理的说：“来，我们一起来迎接新来的牧者。” Ketika pemimpin pujian mengajak jemaat untuk menyambut gembala yang baru ini, 那这个老人家就穿着破烂的老人家就慢慢的走进来， orang tua dengan pakaian compang-camping ini datang pelan-pelan menuju mimbar. 然后走上讲台讲话。 Kemudian naik ke mimbar dan berkata, 他把衣服脱下来， dia membuka bajunya, 然后他就说：“弟兄姐妹们， kemudian dia berkata, jemaat yang dikasih Tuhan, 我就是新来的牧者， aku adalah pendeta yang baru. 我站在教堂的门口， Saya tadi berdiri di depan pintu gereja. 我看着你们一个一个的走进来， Saya melihat banyak orang masuk perlahan-lahan, satu 我 persatu. 我想总有一个人看我一眼， Saya berharap ada satu jemaat yang melihat saya 总有一个人停下来帮助我， dan berhenti dan membantu saya. 但是一个也没有。 Tetapi tidak ada seorang pun. 我在想， Saya berpikir, 如果耶稣基督从教堂的门口走进来， saya berpikir kalau Tuhan Yesus yang masuk ke dalam gereja ini, 他也会像大家一样漠不关心吗？ apakah dia mau setiap orang acuh tak acuh tidak peduli? 若是我们一个真正跟随耶稣的教会走进来，也是这样子吗？ Apabila kita orang percaya yang mengikut Tuhan atau gereja yang benar-benar mengikut Tuhan, 当这一个牧师讲完了， apakah kita akan berbuat sedemikian rupa ketika pendeta itu selesai berkata, 会众们都哭起来了。 jemaat menangis. 弟兄姐妹们， Bapak Ibu sekalian, 现在的太多的教会， sekarang mungkin banyak sekali gereja, 太多的信徒，甚至包括我们自己， terlalu banyak orang percaya termasuk kita, 太过于专注我们个人的需要， kita fokus terhadap kebutuhan kita sendiri. 我们忘去了要去体恤那一些人。 Kita lupa untuk memperhatikan orang yang membutuhkan. 现在太多的教会，太多的信徒，甚至包括我们自己， Terlalu banyak gereja sekarang, terlalu banyak orang percaya termasuk kita.
我们太过于计较我们自己的得失，我们忘记了要去帮助身边的人。 Kita terlalu memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan kita, kepentingan kita, sehingga kita melupakan orang-orang yang lain di 那 samping 基督的 kita. 教会、基督的信徒不应该是成为这样子的人， Gereja Tuhan, pengikut Kristus tidaklah boleh berbuat demikian. 应该能够走出这个教会，能够带给人家祝福。 Baiklah gereja itu keluar dan juga menjadi saluran berkat buat orang lain. 我们来看一段的圣经，圣经里面的记载， Mari kita membuka bagian firman Tuhan. 马太福音25章， Matius 25, 从34节到40节。 dari ayat yang ke-34 hingga ke-40. 马太福音25章34节到40节。 Matius 25 ayat 34 hingga 40. 34节到37节用印尼文来读，接下来用中文来读。 34 hingga 37 dibacakan dalam bahasa Indonesia, kemudian selanjutnya akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu sekalian, Matius 25 ayat 34 hingga 37. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum?" 38节，什么时候见你做客旅，留你住，或是赤身肉体，给你穿；又什么时候见你病了，或是在监里来看你呢？王要回答说：“我实在告诉你们，这些事你们既坐在我这弟兄中一个最小的身上，就是坐在我的身上。”那在这一段的圣经的里面， Dalam bagian firman Tuhan ini, 那上帝主耶稣就很严厉的指责那些没有关心、没有爱心的信徒。 Tuhan di sini menegur orang yang tidak mempunyai kasih. 他们说，主耶稣说，这些他们将会受到永远的刑罚。 Mereka akan mendapat hukuman kekal, kata Tuhan Yesus. 他就说，一个人蒙福的条件在于他是否有同情心。 Syarat utama adalah apakah mempunyai belas kasihan, 是否他能够怜悯身边的人？ apakah dapat mengasihi orang-orang yang di sekelilingnya. 若是他有同情心，他能够帮助别人，他会得到上帝的纪念。 Apabila mereka melakukan dengan kasih, dengan belas kasihan, mereka akan memperhatikan orang di sekelilingnya dan Tuhan 然 akan 后他 mengingat 会能够 mereka. 进到上帝所预备的国的里面。 Dan mereka akan masuk dalam kerajaan yang telah disiapkan oleh Tuhan. 若是一个没有同情心的人，他不会怜悯别人，那么他就不能够进入这个国。 Apabila orang tidak punya belas kasihan, dia tidak bisa menunjukkan kasihnya dan dia tidak akan bisa masuk dalam kerajaan 然后他 Allah 会受到永远的刑罚。 dan akan menerima hukuman yang kekal. 这看起来好像是因着善行得到救赎， Hal ini kelihatannya seperti kalau kita berbuat baik maka kita akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan. 但是实际上不是这样。 Tetapi bukanlah demikian. 真正的信仰、真正的信靠能够得救，是唯有靠着耶稣基督。 Iman yang sejati, iman yang benar adalah ketika kita benar-benar bergantung sama Tuhan. 但是为什么耶稣基督在这里强调说，一个人若是他没有爱心，不能够帮助别人，他就不能够呢？ Tetapi Tuhan menekankan di sini bahwa seorang yang tidak punya belas kasihan, yang tidak memperhatikan orang lain, maka dia tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. 那在这里我们可以看到什么呢？ Dari sini kita melihat apa? 那主耶稣就列了6样，就是关于帮助别人的事。 Tuhan menyatakan 6 hal untuk memperhatikan orang lain. 有人饥饿了，我们就给他吃；有人渴了，我们就给他喝。 Ketika orang lapar kita memberikan makanan, ketika haus diberikan minum. 我们接待远来的客人， Ketika ada orang asing, 然后把 kita 衣服 memberi 给 tumpangan. 没有衣服穿的人穿。
memberi pakaian kepada orang yang tidak punya pakaian, 然后看顾生病的，还有做监牢的。 dan melawat orang sakit dan orang yang di penjara. 那前面的3样看起来比较容易做， Tiga hal yang pertama kelihatan lebih mudah untuk dilakukan, 就是给人家吃的，给人家喝的， yaitu memberi makan, memberi minum, 就比较简单。 itu lebih mudah. 而且他们有规定说，在里面规定说，就是给仇敌也是要这样子。 Juga ada dikatakan terhadap musuh pun kita harus berbuat demikian. 但是后3样就比较难一点， Yang di dalam penjara pun kita harus perhatikan. Maaf. 就是要把衣服给没有衣服穿的人穿， Iya, memberikan pakaian kepada orang yang tidak punya pakaian. 不是我们没有穿的衣服我们给他穿，不是， Bukan berarti orang yang tidak mempunyai pakaian kita berikan pakaian. 就是我们身上穿的这个衣服，我们看到他没有穿，我们就给他穿， Bukan berarti ketika dia tidak berpakaian kita memberikan pakaian yang kita pakai. 就是那样，就是你要把你身上穿的，当你看到他的时候，他没有穿，你就把你身上的衣服给他穿， Artinya adalah ketika dia tidak berpakaian kita memberikan apa yang ada pada kita untuk dia. 这就是一种的舍己的精神。 Ini adalah hal yang 对，不 semangat. 过半呀，就是我们需要付出代价。 Ini adalah hal yang kita harus bayar harga. 那当时的人，他们如果坐在监牢，那时候的监牢跟我们的监牢不一样。 Pada saat itu gereja yang ada bukan seperti gereja yang sekarang, penjara yang ada bukan seperti penjara yang ada sekarang. 当时的监牢就是很不好的，他们的刑罚也是非常的残酷。 Ya, pada saat itu penjara yang ada itu penjara yang tidak baik dan juga hukuman yang ada adalah hukuman yang kejam. 没有一个人愿意去到这样子的地方。 Tidak ada seorang pun yang mau datang ke tempat itu. 若是有人他愿意做到这样，表明他的爱何等的大。 Tetapi ketika ada orang yang mau datang ke penjara dan mengunjungi, 就是他是一个不简单的人， hatinya adalah baik, 他的心就充满着爱。 hatinya penuh dengan kasih. 那在当时的那个时候呢， Pada saat itu, 就是我们透过启示录，我们可以知道，就是耶稣基督第2次来的时候， dari Wahyu kita juga tahu bahwa Tuhan Yesus ketika akan datang kedua kalinya 就是整个天下都是大乱， akan terjadi kekacauan di bumi ini. 有很多的假先知、敌基督的人他们出现， Banyak nabi-nabi palsu datang 很多的人他们压迫基督徒，他们压迫那些犹太人。 dan juga ada penganiayaan terhadap orang percaya dan kepada orang 若是这个时候我 Yahudi. 们站出来，我们要去帮助这一些的人， Ketika itu kalau kita mau membantu mereka, 就是我们要献上一定的代价， kita akan mengorbankan membayar harga. 甚至就是他们自己的性命。 Bahkan nyawa kita akan diberikan. 在灾难当中，每个人都需要。 Dalam keadaan seperti itu banyak orang membutuhkan. 我能够去帮助别人， Kita bisa membantu orang lain 而且是冒着生命的危险去帮助他。 dengan nyawanya juga membantu orang 那 lain. 这样的一种的行动， Tindakan seperti ini 就是表明他们是因着信靠神而有的反应。 menunjukkan bahwa ini adalah bukti cinta kasih mereka kepada Tuhan. 他们因着信靠神，他们爱这些的信徒，他们愿意去帮助那些受苦的人。 Karena kasih Kristus, mereka membantu orang-orang lain yang teraniaya. 所以上帝说，这些的人他们会得到纪念。 Sehingga diingat oleh orang lain. Mengingat orang lain. 所以他们会蒙受那一个的国度。 Diingat oleh Tuhan dan mendapat kerajaan Allah. 弟兄姐妹们， Bapak Ibu 很 sekalian, 多的时候灾难就表明我们的信仰， ketika kita dalam susah, itulah yang membuktikan iman kita. 我们到底是真的信还是假的信？ Apakah kita percaya dengan sungguh atau percaya dengan pura-pura? 真正的信靠会有带来真实的力量。 Ketika kita benar-benar percaya akan terjadi pengharapan kekuatan iman yang 就 sungguh. 是能够在患难当中，我们仍然能够坚守我们的信仰。 Ketika keadaan tidak baik, susah, kita tetap memelihara iman kita. 那对于我们没有受到患难的， Bagi kita yang tidak mengalami penderitaan, 我们如何看待那些在患难当中的人？那就表明我们的信仰是怎样的。 bagaimana sikap kita terhadap orang yang berkesusahan, itu menunjukkan iman kita.
就表明我们对上帝的爱、对上帝的信仰的认识到底有多深。 juga menunjukkan bagaimana kasih kita kepada Tuhan 在 dan 疫 juga percaya kita kepada 在 Tuhan. 疫情的时候呢，有很多的教会他们起来去帮助那些有需要帮助的人。 Banyak orang-orang yang membantu orang-orang yang membutuhkan, gereja yang membutuhkan. 我相信我们可以做得更多， Kita pun dapat juga melakukan seperti itu, 也可以做得更好， dapat melakukan lebih baik daripada itu. 因为这些是表明到底我们怎样去跟他们活出上帝的爱。 Bagaimana kita dapat menghidupi kasih Tuhan kepada orang lain, menyatakan kasih Tuhan kepada orang lain. 而且这一段的圣经给我们一个的提醒，跟我一个的反省。 Bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita dan juga menjadi peringatan buat kita. 以致让我们能够调整我们侍奉的方向跟我们侍奉的动机。 Juga menyatakan apakah arah kita, pandangan kita melayani Tuhan dan sikap kita dalam pelayanan. 就是来反映我们的生命到底我们是真正的信靠耶稣，还是有一些的问题。 Apakah kita sungguh-sungguh bersandar pada Tuhan atau tidak? 有一个牧师说，一个人信靠耶稣不是口头上说了算， Ada seorang pendeta mengatakan percaya pada Tuhan bukan hanya mengakui dengan mulut 他说 percaya pada Tuhan. 你只口里面说你信靠耶稣是不够的， Ketika kita mengatakan bahwa kita percaya Tuhan dengan lidah kita, itu tidak cukup. 就是我们必须要让耶稣基督来改变我们的生命，改变我们的看法，那样的信靠才是一个真正的信靠。 Tetapi kita biarkan Tuhan untuk mengubah kita, sehingga itulah adalah benar-benar percaya yang sungguh. 就是让耶稣来改变我们怎样来跟人相处，来对待身边的人。 Bagaimana Tuhan mengubah pandangan kita untuk mengasihi orang lain, melihat orang lain, 所以信仰不是停在教会的里面， sehingga iman tidak berhenti, tidak tinggal di dalam gereja. 信仰不是停在我们家里面而已， Iman tidak tinggal di dalam rumah kita 不是在我们的团契里面而已， atau tinggal di dalam persekutuan kita, 而是在我们生活的全部， tetapi dalam keseluruhan aspek hidup kita. 就是我们怎样跟人来相处， Bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, 我们怎样跟人来打交道， bagaimana kita mempunyai hubungan dengan orang lain, 我们如何的对待那些贫穷卑微的弟兄姐妹， bagaimana kita memperlakukan jemaat yang 那些贫穷或者 kurang, 贫困的 ya, 人， yang miskin, yang butuh pertolongan. 那我们对待他们的态度就反映我们跟基督的关系。 Sikap kita mencerminkan bagaimana hubungan kita dengan Kristus. 我们对待他们的态度就反映出我们跟福音的关系。 Sikap kita terhadap mereka mencerminkan 福音的关系 ，Injil keselamatan itu， Injil keselamatan. 就是是否我们是活在基督的福音的里面， Menyatakan bahwa kita hidup di dalam Injil. 一个真正爱上帝的人， Seorang yang benar-benar mengasihi 一 Tuhan, 个真正爱上帝的教会， seorang yang sungguh-sungguh mengasihi gereja Tuhan, 不会不闻不管身边的人或者身边的弟兄姐妹。 tidak akan acuh tak acuh terhadap orang yang ada di sekeliling mereka. 一个真正跟随基督的教会，不是单单只注重自己的需要， Seorang yang mengikut gereja Tuhan bukan hanya memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan dia, 因为它里面有上帝的爱，他能够爱身边的人。 karena dalam hatinya ada kasih Kristus sehingga dia menyatakan kasihnya kepada orang 所以 lain. 弟兄姐妹们， Bapak Ibu sekalian, 在我们的里面，在我们教会的里面，我们的爱有多深呢？ dalam gereja kita, dalam diri kita, kasih Kristus berlimpah. 是的，专注我们教会内部的需要非常的重要。 Menghadapi kebutuhan gereja sangat penting. 但是上帝不要我们只是停留在那里， Tetapi Tuhan tidak mau kita hanya tinggal berhenti di situ saja. 他也希望我们能够走出去， Tetapi Tuhan ingin kita keluarkan kepada orang 那样 lain. 的生命才是真实的生命，才是丰盛的生命。 Itulah hidup yang sejati, hidup yang berlimpah-limpah kasih 家里面有 kasih 用水管，家里面有用水管，水管 seperti air yang mengalir, serang air。 selang air yang mengalir. 若是这个水管的水一直不流通的话， Apabila tidak mengalir, 那里面就会长一些的水藻会在里面， ada kotoran yang ada di situ. 慢慢就堵住了，不能够用了。
sehingga makin lama akan menghambat aliran 但是 air. 若是水一直的流的话， Tetapi ketika air itu terus mengalir, 那这个水是新鲜的， kemudian air itu akan menjadi bersih, 也不会在里面有很多脏的东西。 tidak ada kotoran di dalamnya. 教会也是一样， Gereja pun demikian, 我们也是一样， kita pun demikian. 越是能够给出去，新的祝福会临到。 Air terus mengalir sehingga berkat itu terus keluar. 就像这个水一样，一直的流，一直的流，新的祝福来到， Sehingga seperti air itu terus menerus mengalir. Berkat yang baru terus datang. 那这样的这一段的信仰信息也是给我们带来一个的反思，给我们有一个的反思，我们的态度，我们的侍奉是否正确。 Sebagai firman Tuhan ini juga mengajak kita untuk merenungkan. 那这里面说，坐在我弟兄最小的身上，就是坐在我的身上， Pelayanan kita kepada Tuhan. 就是坐在弟兄当中最小的身上，就是坐在上帝耶稣基督的身上。 Oke, bagaimana kita memperhatikan orang-orang yang paling hina di sekeliling kita dan di gereja kita. 我们看40节， Kita melihat ayat yang ke-40. 这些是你们既坐在我这弟兄中最小的一个的身上，就是坐在我的身上。 Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. 那这样的一方面告诉我们什么呢？ Apa artinya buat kita? 就说耶稣基督跟我们是连接在一起的， Tuhan bersama-sama dengan kita. 就是他在乎我们，他关心我们， Dia memperhatikan kita. 他跟我们是紧紧的联系在一起。 Tuhan Yesus ada bersama-sama kita. 那这样的事情让我们能够在疫情当中，我们在困难当中，我们能够得到极大的安慰跟鼓励。 Ketika dalam kesulitan, dalam hal apapun, kita mendapatkan penghiburan dari ini. 因为耶稣看顾我们，他在乎我们。 Karena Tuhan Yesus memelihara kita, memperhatikan kita. 那这样的事情也是让我们调整我们侍奉的态度。 Hal ini juga mengingatkan kita bagaimana sikap pelayanan 当我 kita. 们去帮助这些人的时候，我们是为了服侍上帝，为了爱上帝，还是为了我们自己的好 Apakah 处？ ketika kita melayani mereka itu adalah kasih kita kepada Dia, 当我们因着爱上帝来帮助他们的时候， kita dengan kasih Tuhan menolong mereka? 那我们就不会因着他们的反应，我们受到伤害。 Oke, kita tidak akan mengharapkan balasan dari mereka. 因着他们的反应，我们受到伤害，或者是有一些的影响。Karena responnya mereka kita sakit hati。 Oh, karena responnya tidak sakit hati. 就是若是我们的动机是放在他们的身上，我们会因着我们的服侍，他们觉得我们服侍不好，我们会受到伤害。 Ketika kita melayani mereka, dan kita mendapat respon yang tidak baik dari mereka, itu tidak membuat sakit hati pada kita. 若是我们是因着服侍上帝，我们虽然困难，但是我们仍然努力的去做。 Walaupun susah, ketika kita melayani Tuhan dengan sungguh, kita akan terus giat melayani Tuhan. 不会因着他的反应而受到影响。 Tidak mempedulikan respon daripada orang yang kita 那这样的事情 layani. 也提醒我们要好好的去爱身边的人， Ini juga mengingatkan kita untuk mengasihi orang-orang di sekeliling kita. 就是让我们在爱的功课上面，我们有更多的学习， Sehingga爱的功课， sehingga kita dapat terus belajar mengasihi. 就是让我们能够从心里面因着爱上帝而爱身边的人。 Dan kita terus mengasihi Tuhan dan mengasihi orang di sekeliling kita. 那我们要做什么呢？ Dan kita harus bagaimana? 就是需要我们要怎么来做呢？ Bagaimana kita bisa melakukannya? 就是我们要将我们自己来交托给我们的上帝， Caranya adalah kita menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. 将我们自己、将我们的教会交托给我们的上帝。 Kita menyerahkan gereja kita juga kepada Tuhan. 就说这个的教会，这个我们的自己不是属于我自己的， Gereja Tuhan, diri kita bukanlah milik kita sendiri, 而是属于上帝的。 tetapi adalah milik Tuhan. 你要我做什么，我愿意听，我愿意顺从。 Tuhan mau apa terhadap kita, kita bersedia untuk mendengar dan melakukannya. 就好像马其顿的教会， Seperti gereja di Makedonia. 他们非常的贫穷，但是他们对人的爱超过了他们的贫穷。 Walaupun mereka ada gereja miskin, tetapi kasih mereka kepada orang lain itu melebihi 为 apa 什 yang 么 mereka miliki. 他们能够做到？ Bagaimana mereka dapat melakukannya? 因为他们首先将自己交给了上帝， Karena mereka pertama kali adalah mereka menyerahkan diri mereka kepada 他 Tuhan. 们就是专注在上帝那里。
Dan mereka fokus kepada fokus Tuhan. kepada Tuhan. 不是我的需要，我教会的需要，我家里面的需要，不是， Bukan kepada apa menjadi kebutuhan saya pribadi ataupun gereja, tapi 而是 Tuhan. 说主啊，你要我做什么？ tetapi apa yang Tuhan inginkan saya lakukan. 我能够为他们做什么？ Apa yang dapat saya lakukan bagi mereka? 我愿意。 Saya bersedia. 所以让我们将自己交托给上帝， Marilah kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. 以至于让我们爱人的时候，我们的动机就是变得很单纯。 Sehingga motivasi kita Ya, mengasihi Tuhan adalah kasih kita kepada orang itu murni. sehingga kasih kita kepada orang itu murni. 当这里面的人，耶稣基督审判的时候， Ketika Tuhan mengadili, 那些绵羊跟山羊都说：“主啊，我不知道什么时候。 domba-domba mengatakan, saya tidak tahu kapan saya melihat engkau. ”但是两个人的反应不一样， Ada 出发点不一样，motivasi mereka beda. motivasi mereka adalah berbeda. 绵羊不是因为了要得到奖赏， Domba bukan mengharapkan hadiah, 不是要为得到别人的纪念， bukan juga mengharapkan orang lain untuk mengingat. 而是他们一直以来都是做这些的事情， Tetapi mereka adalah dari dulu melakukan ini. 不曾想到这些的事被上帝纪念， Bukan mengharapkan melakukan ini untuk dapat diingat oleh Tuhan. 但是他们竟被上帝纪念了。 Tetapi Tuhan ingin mengingatkan， tapi Tuhan ingin mengingatkan. 所以就是当他们坐在最小的弟兄的身上，最小的弟兄就是最不起眼的，可能是最没有的。 Sehingga ketika mereka melakukan untuk orang yang paling kecil, mereka 但是他们， orang-orang ini adalah orang yang kekurangan. 但是他们愿意去帮助他们。 Tetapi mereka mau melakukannya untuk orang-orang ini. 但是绵羊的动机不一样，山羊的动机不一样。 Tetapi motivasi daripada kambing itu berbeda. 他说：“主啊，如果我知道是你，我肯定会做。 Mereka katakan, bila mana aku tahu itu adalah Tuhan, aku pasti melakukannya. 如果我知道耶稣基督你叫我去做，我肯定会做。 Kalau aku tahu Tuhan Yesus mau aku lakukan, aku pasti melakukannya. 我知道那个人是你，我肯定会。 Aku pasti melakukannya. ”这表明他们的所做的这些不是发自他们的内心， Hal ini membuktikan bahwa apa yang dilakukannya bukan dari dasar hati mereka, 而是为了避免受到主人的刑罚。 tetapi dilakukan untuk menghindari hukuman daripada Tuhan, 而是为了自己的利益。 tetapi untuk kepentingan diri sendiri. 很多时候我们爱人也是会陷在这样子的里面， Ketika kita juga kadang-kala kita mengasihi orang juga ada hal yang seperti ini. 就是我们的动机不单纯。 Motivasi kita tidaklah murni. 当我们将自己交托给上帝， Ketika kita menyerahkan diri kita pada Tuhan 我们去爱的时候，我们的动机会更纯。 dan kita menyerahkan ya kepada Tuhan, maka motivasi kita menjadi motivasi yang murni. 然后我们也能够以真诚的爱去爱他们。 Dan dengan hati yang tulus, kasih yang tulus mengasihi orang-orang. 当时的人，当时同情这些的人，需要付上很大的代价。 Ketika motivasi seperti ini terjadi, maka akan ada harga yang dibayar. Ya, di waktu itu menolong orang yang seperti itu berarti mereka harus berkorbannya sangat-sangat besar, 因为他们要献上他们的性命， Karena mereka harus menyerahkan nyawa mereka, 但是他们愿意去做。 tapi mereka tetap melakukannya. 可能我们没有到那样的程度， Pada saat ini kita tidak dalam kondisi seperti itu. 但是这些的人他们愿意去做，表明他们的爱是何等的深，何等的大。 Tetapi kasih mereka, kita dapat lihat kasih mereka adalah kasih yang begitu besar. 耶稣基督爱我们，他也不是因着我们有什么好，能够得到什么， Tuhan Yesus mengasihi kita bukan karena kita baik atau Tuhan dapat sesuatu dari kita, 而是他牺牲自己的性命，为了我们的好，为了我们的得救。 Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk kita semua, untuk kebaikan kita. 让我们也是学习像耶稣一样，以真诚的爱去关心身边的人。 Mari kita belajar seperti Kristus mengasihi orang sekitar kita dengan kasih yang tulus dan murni. 印尼地震的时候，台湾的教会很多帮忙印尼的。印尼地震的时候， Ini tijen, gempa. ya gempa bumi di Indonesia， Gempa bumi di Indonesia, 很多台湾人帮助印尼的教会。
banyak orang Taiwan membantu orang Indonesia gereja. 很远跟他们没有关系，sangat jauh tidak ada relasinya， Oh, 但是他们愿意去帮助， tapi mereka rela untuk membantu 因为他们的里面有上帝的爱， karena di hati mereka ada kasih Tuhan. 他们以真诚的爱去爱人。 Dengan kasih yang tulus mengasihi setiap orang. 有一对夫妻，他们从美国学习回来， Ada sepasang suami istri kembali dari luar negeri. 他妻子是做牧师，她老公是在大学里面做教授。 Pendeta yang Istrinya pendeta, istrinya suaminya pendeta, suaminya adalah dosen. 呀，所以他们回来， Mereka kembali 回到他们的乡下， ke kampung halaman mereka 他们看到乡下很多的孩子没有去学校， dan melihat anak-anak di kampungnya itu banyak yang tidak bersekolah 他们也没有去主日学，因为没有。 dan juga tidak bersekolah minggu karena tidak ada. 然后他们就开设了一个的主日学，帮助这些的孩子。 Dan kemudian mereka membangun suatu sekolah minggu. 他们看到那个河水就非常的不干净， Pasangan ini melihat sungai yang ada tidak bersih, 因为有很多的水藻在里面， terlalu banyak sabun di sana. 因为他们用那个洗衣粉呢，就是含磷的洗衣粉，为水藻会长得非常的快。 Karena masyarakat di situ menggunakan deterjen yang mengandung fosfor, 所以他们就自己又看到有很多的人，他们乱丢那个凤梨的那个皮， sungai itu menjadi kotor. Tapi pasangan ini membuang kulit nanas. 所以他们就想办法，就是把这些收集起来，然后做成洗手液，就给每一个的邻居。 Kulit nanas ini dipakai untuk menjadi sabun. 就让这些小孩子送给他们说，不要用洗衣粉啊，用这个我们给的，你们用这个来洗。 Dengan bahan dari kulit nanas ini, sabun ini dibagikan kepada anak-anak dan untuk dipakai oleh anak-anak itu. 3个月的时间，水就变干净了， Selang beberapa saat air di sungai itu menjadi 然后 bersih 那个凤梨的皮也不会乱丢了。 dan juga kulit nanas itu tidak dibuang sembarangan. 弟兄姐妹们， Bapak Ibu sekalian, 他们2个人用心去看身边的需要， orang itu melihat kebutuhan orang-orang yang ada di 他们 sekelilingnya. 用眼睛看就是邻居的需要， Melihat dengan mata apa yang dibutuhkan 用耳朵去听他们的心声。 dan juga mendengar 大概这里啊 dan juga menggunakan telinga untuk mendengar 然后用心去感受这些人的需要， dan juga menggunakan hati untuk membantu 然后用行动去帮助他们， dan melakukan tindakan untuk 然后这个 menolong 乡村就变得非常的美好， dan itu menjadikan hal-hal yang indah 很多的孩子成为上帝的儿女， dan banyak anak-anak menjadi pengikut Tuhan 很多的邻居他们来到教会来敬拜上帝， dan tetangga-tetangga datang untuk menyembah Tuhan. 就是借着他们爱的服饰， Ini adalah hasil daripada pelayanan daripada pasangan ini. 爱这些的留守儿童， Eh, mengasihi anak-anak yang di jalan， mengasihi anak-anak 然后帮助他们。 dan membantu mereka. 所以求主耶稣也帮助我们， Kiranya Tuhan membantu kita 让我们能够真实的去有一个真实的生命在我们的里面， sehingga kita mempunyai hidup yang sungguh-sungguh. 就是有上帝的爱在我们的里面， Di dalam hidup kita ada Tuhan, kasih 以 Tuhan, 致我们能够将自己献给我们的上帝， dan kita boleh mempersembahkannya untuk Tuhan 单纯的爱去爱身边的人， dengan hati yang tulus mengasihi orang di sekeliling 纵使 kita. 要付上代价，我们也是情愿。 Sampai kita harus membayar harga berkorban pun kita rela. 这样的教会才会成为一个活的教会，活的信徒。 Gereja yang sedemikianlah adalah gereja yang hidup dan pengikut Kristus yang hidup. 然后就不会成为一个漠不关心的教会。 Jangan tidak menjadi gereja yang tidak peduli. 愿神帮助我们， Kiranya Tuhan membantu kita. 我们来祷告。 Mari kita berdoa. 主要感谢你的话对我们的提醒， Terima kasih Tuhan firman-Mu telah mengingatkan kepada kita. 你告诉我们一个真实的基督徒会充满着你的爱， Mengingatkan kami semua bagaimana seorang Kristen harus mempunyai hati yang penuh kasih dari 所 Tuhan. 以求主耶稣你来帮助我们， Tolong setiap kami 让我们的生命充满着因你而来的爱， sehingga hidup kami penuh dengan
kasih dari 以致我 Tuhan. 们能够以真诚的心去爱我们身边的人， Dengan hati yang tulus mengasihi orang yang di sekeliling kami. 去帮助那些在贫穷当中、在困难当中的人。 Menolong orang-orang yang dalam kekurangan, menolong orang-orang yang butuh pertolongan. 可能我们需要付上一定的代价，可能需要付上我们的时间，但是我们愿意主啊， Mungkin kami perlu untuk berkorban dan meluangkan waktu kami, tetapi Tuhan kira tolong kami. 所以主啊，求你来帮助我们， Tuhan tolong kami. 让我们能够成为一个充满爱的教会， Sehingga kami boleh menjadi gereja yang penuh kasih. 充满着爱的信徒， Mempunyai jemaat yang penuh kasih. 能够在任何的地方来彰显你的爱。 Ditempatkan dimanapun boleh menjadi orang-orang yang mengeluarkan kasih Kristus. 没有我们关心他们，我们爱他们， Karena kami mengasihi orang-orang di sekeliling kami dan memperhatikan 这 mereka. 些的爱是从你而来的爱。 Karena kasih itu adalah berasal dari 所 Tuhan. 以求你来帮助我们， Tuhan kiranya menolong setiap kami, 帮助我们的教会。 menolong gereja Tuhan. 感谢你， Terima kasih Tuhan. 奉主耶稣的名我们祷告， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 阿门。 Amin.